Masih lagi ada dengan saya sekarang? Ada doktor. Okey. Ada tak boleh? Tadi sampai mana? Sebab yang ke berapa dah? 8. Sebab yang ke-8. Okey, siapa boleh sebut daripada mula sampai ke yang ke-8? Sorang-sorang, cepat. Mula dengan saya sebut nama nah. Azrin. Okey, Azrin, apa yang pertama? Azrin, apa dia? Ya Ustaz. Yang pertama. Sebab Sebab apa Ustaz? sebab pemalsuan hadis. Sebab Tadi kan saya dah bagi sebut sebab pemalsuan hadis. Ada 8. Satu Terti- apa dia? Apa? apa ni? Mengikut mazhab. Tak terhadap mazhab. Okey, taksub terhadap mazhab. Mazhab fiqh ke mazhab akidah? Mazhab fiqh dengan mazhab ni. Akidah. Okey, ada dua sebab lah kan. Mazhab akidah dan juga mazhab fiqh. Kan? Okey, yang kedua, Zahira. Okey, tadi Saya. Azrin dah sebut. Okey, sila Zahira. Sekejap. Orang yang nak jatuh ke Islam. Ya, nak menjatuhkan Islam. So mereka cipta hadis palsu. Yang keempat, Azrin tadi dah sebut dua. Nak menangkan mazhab akidah dan juga mazhab fiqh. Kemudian nak menjauhkan manusia daripada Islam. Yang keempat, apa dia? Fatika. Sebab nak menangkan parti politik tertentu. Memenangkan parti politik tertentu. Okey, yang keenam, Yusof. Yusof nak jawab tadi kan? Menangkan bangsa Arab. Ya? Taksub bangsa sendiri, bangsa Arab. Ya, taksub dengan bangsa sendiri. Okey, terima kasih Yusof. Syakir, yang ke-7. Nak jauhkan manusia dari Islam. Ya, nak menjauhkan manusia daripada Islam. Dan satu lagi, Farah Nurin. Farah. Apa dia? Nurin, sila. Sekejap. Apa satu lagi? Fobia tadi dah dia sebut kan? Asabiyah. Tu. Yang Azrin sebut tu, rapat dengan pemimpin. Betul lah. Nakkan kepada dunia kan. Suka kepada habuan dunia. So dia rapat dengan pemimpin itu dan ini. Okey. So itu antara sebab mengapa berlakunya pemalsuan hadis. Kenapa berlakunya pemalsuan hadis. Okey. So sekarang ni kita masuk pula sebab-sebab yang ni saya rasa saya tak nak sentuh. Sekejap. Qara'in ni, okey. Kita masuk sikit je tentang qara'in al-hadis al-mawdu'. Qara'in ni apa? Tanda-tanda. Macam mana kita nak kenal sesuatu hadis itu mawdu' ataupun tidak. Yang pertama, ikrar wadi'il hadis biwad'ihi.
Iaitu pemalsu hadis itu sendiri yang mengaku. Maksudnya pemalsu hadis, dia kata, sebenarnya aku yang palsukan hadis ni. So dia sendiri yang mengaku bahawa dia telah memalsukan hadis. Okay, dapat? Itu yang pertama. Awak semua terus catat ya. Syuhratul rawi bil wad'i. Perawi ayatkan hadis itu popular ataupun masyhur bahawa dia adalah pendusta. Memang orang dah kenal dah bahawa dia adalah pendusta. Ada nama dia di dalam sanad hadis. Maka kita katakan hadis itu palsu. Orang tanya kenapa palsu? Kerana perawi ini contoh si fulan seorang yang masyhur sebagai pemalsu hadis. So apabila perawi itu memang dah masyhur sebagai pemalsu, maka tak ada kompromi, kita katakan hadis itu palsu. Kemudian yang ketiga, tanaqud al-hadis ma'al Quran atau qawaid ad-din. Hadis tersebut berhubung ataupun bertentangan dengan Al-Quran ataupun kaedah-kaedah agama. Contoh apa? Contoh contoh di dalam Al-Quran Allah tidak ada nyatakan kepada kita bilakah berlakunya kiamat. Tak ada kan? Tiba-tiba dalam hadis disebut secara terperinci bahawa kiamat akan berlaku pada tahun begitu dan begini. So kita katakan hadis itu palsu. Kenapa? Kerana ia bertembung dengan Al-Quran. Ataupun dalam Al-Quran Allah kata salat fardu wajib. Salat fardu wajib. Tiba-tiba ada dalam hadis disebut salat fardu tidak wajib. So bertembung dengan Al-Quran, maka kita katakan bahawa hadis itu palsu. Kemudian tanaqud al-hadis ma'a ma ja'at bihi as-sunnah ats-tsabitah. Hadis tersebut bertembung dengan sunnah yang sabitah. Dalam sunnah, contoh dalam Sahih Al-Bukhari, ada riwayat menceritakan bahawa bersedekah akan bersedekah Allahumma salli ala Muhammad. Contoh kalau kat sini kata apa? Siapa yang bernama Muhammad ataupun Ahmad la yadkhulun nar, dia tidak akan masuk neraka. Sedangkan hadis ini bertembung dengan sunnah sabitah, kan? Di mana seseorang itu dalam sunnah yang sabitah, sunnah yang sabit, seseorang itu apabila seorang itu tidak diselamatkan daripada neraka melainkan dengan amal saleh, dengan iman, bukan dengan nama, kan? Bukan dengan nama. Okey, macam itulah. So apabila bertembung dengan hadis, maka kita katakan itu merupakan hadis palsu. Okay, awak semua boleh dapat ke? Boleh faham ke? Faham. Kemudian hadis itu bertembung dengan ijma' para ulama. Kemudian adam wujud hadis fi dawawin al-hadithiyah. Maksudnya hadis tersebut tak ada dalam kitab-kitab utama hadis. Ada dalam kitab-kitab utama hadis. Kita cari dalam kutubus sittah, tak jumpa. Kita cari dalam Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabarani, tak ada hadis tersebut, kan? So kita katakan hadis itu kemungkinan besar adalah palsu. Ataupun dia kata rukakatul lafzi wal ma'na, iaitu lafaz dan maknanya tidak begitu cantik, tidak begitu baik, kan? Maksudnya hadis tersebut pelik, kan? Bila dituturkan rasa pelik. Makna dia pun tidak logik,
dia dituturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ihtimalul hadis al-mubalaghat la yakunu mithluha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hadis tersebut melampau-lampau sehingga kan kita katakan ia bukan perkataan Nabi. Mustahil Nabi kata begitu. Contoh hadis yang ni masyhur lah kan, dan hadis ni palsu. Dia kata man qala la ilaha illallah, siapa yang sebut la ilaha illallah, khalaqallah min tilkal kalimah ta'iran, Allah akan ciptakan daripada kalimah la ilaha illallah itu seekor burung. Lahu sab'una alf lisan. Dan burung itu ada 70,000 lidah. Cuba awak semua bayangkan, seekor burung. Dia ada 70,000 lidah. Likulli lisanin sab'una alaf lughat. Dikata pada setiap lidah itu, dia boleh menuturkan, pada setiap lidah, dia boleh menuturkan sebanyak 70,000 bahasa. Yastaghfirunallaha lahu, dan setiap bahasa-bahasa itu beristighfar kepada Allah untuk kita. Okey, awak semua boleh bayang tak? Mubalaghat, melampau-lampau. Okey, so itu qarinah, tanda. Kita katakan ini tanda bahawa ianya merupakan hadis palsu. Boleh faham ke semua? Auni, faham ke Auni? Auni, boleh faham ke? Boleh Ustaz. Boleh. Syafi, Syakir, Yusuf, Fatika, boleh faham ke? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Okey. Ini saya tak nak sentuh. Okey. 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 Tadi hadis maudhu' kan? Hadis maudhu' ni seburuk-buruk hadis daif. Sekarang ni kita tengok pula hadis matruk. Hadis matruk ni atas sikit je daripada hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu', okey, awak semua faham kan? Hadis daif. Hadis daif dia ada tingkat-tingkatan dia. Paling bawah hadis daif adalah maudhu'. Hadis palsu tu, dia dalam kategori hadis daif. Tapi paling bawah. Atas sikit je, matruk. Dinamakan sebagai hadis matruk. Hadis matruk ni, bagaimana sesuatu hadis itu menjadi hadis matruk? Okey, tengok kat sini. Dia kata, ma fi isnadi rawin muttaham bil kadhib. Hadis matruk ini berlaku apabila di dalam sanad tersebut ada seorang perawi yang dituduh sebagai pendusta. Kalau hadis palsu, maudhu', perawi itu memang confirm pendusta. Tapi kalau matruk, di atas sikit, perawi itu belum confirm berdusta. Tapi dia dituduh sebagai pendusta. Dituduh sebagai pendusta. Kenapa dia dituduh sebagai pendusta? Kerana biasanya dia akan berdusta bila bercakap-cakap dengan manusia pada urusan dunia. Contoh kalau dia bersembang dengan kawan-kawan dia, dia akan berdusta. Kan? Dia akan cakap tipu, dia akan bohong. Okey, kalaulah perawi yang macam ni, dia tak bohong pun untuk hadis Nabi, belum dibuktikan dia pernah berbohong di atas hadis Nabi. Tak dibuktikan. Tetapi yang pasti dia memang berbohong ketika dia bersembang-sembang dengan kawan dia. Bukan dengan hadis, bukan dalam hadis. Perawi macam ni disebut muttaham bil kadhib, iaitu perawi yang dituduh sebagai pendusta. So kalau ada perawi macam ni dalam sesuatu sanad hadis, maka hadis itu akan jadi hadis matruk. Boleh faham? Hadis itu akan jadi hadis matruk. Okey, boleh faham ke kat sini?
Faham Ustaz. Okey, baik. Itu hadis matruk. Kemudian yang kedua, hadis mungkar. Mungkar ni ada hadis yang ringan sikit daripada matruk. Hadis mungkar adalah hadis yang ringan sikit daripada matruk. Maksudnya, bawah sekali maudhu', second matruk, yang ketiga ini mungkar. Yang ketiga itu mungkar. Apa maksud hadis mungkar? Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif. Okey, awak semua kena ingat, apa maksud hadis mungkar? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif bertembung dengan perawi dengan bertembung dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi sikah yang lain. Contoh, Azrin, contoh saya ambil contoh dalam kelas kita ni. Azrin, dia okey, ni sebagai sekadar contoh. Azrin seorang yang daif, contoh. Azrin dia kata, kelas kita, kelas ulum hadis, kita akan buat pada petang ni pukul 2 suku. Azrin dia kata kelas kita pada petang ni, kelas ulum hadis kita pada petang ni akan dibuat pada 2 petang. Pada 2 petang. Dia seorang yang daif. Azrin ni seorang yang daif. Zahirah, Fatika, Yusuf. Ada 3 orang. Dan ketiga-tiga ini boleh dipercayai. Perkataan mereka boleh dipercayai. Zahirah, Fatika, Yusuf dia kata kelas kita pada petang ni pukul 2.15 petang. Okey, nampak tak riwayat ataupun perkataan Azrin, seorang yang daif ni, bercanggah dengan perkataan daripada Zahirah, Fatikah dan Yusuf. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. So, perkataan Azrin kita katakan ianya mungkar. Mungkar. Kenapa mungkar? Kerana yang pertama dia daif. Yang kedua, perkataan dia itu bertembung dengan perkataan Zahirah, Fatikah dan juga Yusuf. Di mana ketiga-tiga orang ni adalah orang yang boleh dipercayai. Okey, itu mungkar. Yang tu mungkar. Okey, syadz. Apa maksud syadz? Syadz ni sama juga seperti mungkar tadi. Awak semua boleh faham dengan mungkar tadi? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, syadz. Syadz. Okey, syadz. Okey, saya buat contoh. Syadz adalah seorang perawi sikah meriwayatkan sesuatu hadis dan hadis itu bertembung dengan riwayat daripada perawi-perawi sikah yang lain. Itu syadz. Beza dia dengan mungkar tadi perawi daif, kan? Kalau mungkar perawi daif. Kalau syadz ni perawi tu sikah, tetapi riwayat dia bertembung ataupun bersalahan dengan riwayat-riwayat dari perawi sikah yang lain. Saya buat contoh yang sama. Azrin seorang perawi sikah, kan? Dia seorang yang boleh dipercayai. Dia kata kelas kita pada petang ini pukul 2 petang. Zahirah, Fatikah, Yusuf juga perawi-perawi yang sikah, juga orang yang boleh dipercayai. Tapi 3 orang ni kata apa? Kelas kita pada petang ini pada pukul 2.15. So nampak ada pertembungan tak di antara perkataan Azrin dengan Zahirah, Fatikah dan Yusuf? Ada tak? Ada. Ada. So perkataan Azrin tadi syadz. Perkataan Azrin tadi syadz. Kenapa syadz? Kerana perkataan dia bertembung dengan sekumpulan perawi-perawi yang boleh dipercayai.
Walaupun Azrin boleh dipercayai, thiqah. Dia boleh dipercayai. Tapi masalahnya bertembung. Maksudnya bercanggah dengan 3 orang perawi thiqah yang lain. Kalau kita logik kan, kalau kita seorang dengan ramai orang, mana seorang bercakap satu perkataan dengan 3-4 orang bercakap dengan satu perkataan yang lain. Agak-agak kita nak guna yang mana? Yang seorang cakap ke ataupun 3 ataupun 4 orang yang cakap? Mana yang boleh dipercayai? Yusuf. Ya? Yang ramai cakap. Ya, yang ramai lah. Kan macam tu lah. So yang seorang tu kita namakan ianya syadz. So beza di antara syadz dan mungkar apa dia? Syaz Perawi. dan fiqh yang percayai. Kalau mungkar yang daif. Ya, betul. Perawi dhaif. Okey. Saya harap awak semua boleh faham lah apa yang kita bincangkan ni. Sekejap ya. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, itu syaz. Okey. Syaz ni okey lagi. Syaz ni dan juga mungkar, dia boleh berlaku pada matan dan juga boleh berlaku pada sanad. Boleh berlaku pada matan dan juga boleh berlaku pada sanad. Kan? Okey, tapi konsep dia sama. Iaitu pertembungan yang berlaku di antara perawi thiqah dengan sekumpulan perawi thiqah yang lain untuk syadz. Ataupun untuk mungkar, perawi dhaif bertembung dengan sekumpulan perawi thiqah yang lain. Okey, baik. Okey, al-mudraj. Al-mudraj juga merupakan hadis dhaif. Okey, senangnya mudraj ini adalah sesuatu yang ditambah baik di dalam sanad ataupun di dalam matan. Sesuatu yang ditambah baik di dalam sanad ataupun di dalam matan. Dapat ke semua? Apa maksud mudraj? Dapat. Boleh ulang Ustaz? Okey, mudraj ini adalah sesuatu yang ditambah, yang dimasukkan, yang ditambah. Baik di dalam sanad ataupun di dalam matan. Itu mudraj. Awak semua kena ingat macam ni je, mudraj ni tambahan. Mudraj ni tambahan. Okey, contoh. Mudraj yang berlaku pada sanad contohnya sanad sepatutnya sanad, contoh saya bagi contoh dalam kelas ni, Azri, Zahirah,
Fatikah, Yusuf. Sepatutnya sanad tu 4 orang ni sahaja. Tiba-tiba tambah Syakir selepas Fatikah. Azrin, Zahira, Fatikah, Syakir, Yusuf. So Syakir itu disebut sebagai mudraj lah. Tambahan di dalam sanad. Boleh faham ke? Sepatutnya tak ada Syakir dalam sanad tu. Tapi Syakir tiba-tiba terlepas ataupun dimasukkan di dalam sanad tu. So, bila berlaku perkara itu, kita namakan ianya sebagai mudraj. Ustaz, Ya. kiranya ada tambah perawi ke? Tambah perawi. Ditambah perawi. Itu mudraj. Okey, itu mudraj yang berlaku pada sanad. Mudraj yang berlaku pada matan. Mudraj yang berlaku pada matan adalah tambahan yang berlaku pada matan hadis. Contoh, qala Abu Hurairah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu' wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu'. Nabi bersabda, sempurnakanlah wudu'. Celakalah tumit-tumit yang tak dengan api neraka. Celakalah tumit-tumit yang tak diratakan dengan api neraka. Lebih kurang macam itulah hadis tu. Fa qawluhu asbighul wudu' min kalami Abi Hurairah. Sebenarnya perkataan asbighul wudu' ni ia merupakan kalam Abu Hurairah, bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis yang kita bacakan tadi seolah-olah Nabi bersabda asbighul wudu'. So asbighul wudu' itu adalah mudraj, tambahan. Nabi hanya bersabda wailul lil aqabi minan nar, sahaja itu je, kan? Nabi hanya bersabda yang ni sahaja. Yang ni sahaja perkataan Nabi. Adapun yang ni adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So yang ni kita namakan ianya sebagai mudraj. Mudraj. Okey, boleh faham ke? Boleh faham? Faham. Jelas. Jelas ya? Okey. Maqlub. Apa maksud maqlub? Wa ma waqa'a fi sanadi aw matni taghyirun bi ibdalin aw taqdimin aw ta'khirin. Iaitu sesuatu yang berlaku baik pada sanad ataupun matan, sesuatu yang tertukar sama ada ke hadapan ataupun ke belakang. Sama ada ke hadapan ataupun ke belakang. Sesuatu yang tertukar sama ada ke hadapan ataupun ke belakang. Itu maqlub, hadis maqlub. Dan maqlub juga berlaku pada dua keadaan. Yang pertama pada sanad dan yang kedua adalah pada matan. Pada sanad, contoh, sepatutnya Ka'ab ibn Murrah tapi bertukar jadi Murrah ibn Ka'ab. Itu maqlub. Boleh faham ke? Boleh faham? Faham, Ustaz. Nurin Farah contoh. Jadi Farah Nurin. Maqlub lah tu. Maqlub pada sanad. Yang tu maqlub pada sanad. Diterbalik kan? Diterbalik. Itu maqlub pada sanad. Maqlub pada matan. Maqlub pada matan. Matan itu ditertukar. Matan itu tertukar. Yang depan lepas ke depan, yang belakang lepas ke belakang, yang depan lepas ke belakang, yang belakang lepas ke depan. Macam itulah maqlub pada matan. Contoh, hadis daripada Unaisah radhiyallahu anha, "Idza azzana ibn Ummi Maktum fakulu washrabu." Bila Ibnu Ummi Maktum azan subuh, maka kamu boleh makan, kamu boleh minum. "Wa idza azzana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu." Tapi kalaulah Bilal azan, jangan makan lagi dan jangan minum. Kan azan 2 kali pada zaman Nabi SAW, bahkan hari ni pun ada sebagai tempat yang masih lagi buat azan subuh 2 kali, betul tak? So azan yang pertama hanya sekadar nak mengingatkan, kan? Yang mana waktu sahur, kamu buat masih lagi dalam waktu sahur. Adapun azan yang kedua itu barulah azan fajar, azan subuh, kan? Azan subuh. So dalam hadis ni dia kata kalau Ibnu Ummi Maktum azan, iaitu azan yang pertama, fakulu washrabu. Kamu boleh lagi makan dan minum. Tapi kalau Bilal azan untuk kali yang kedua, tadi Ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal azan,
iaitu azan untuk kali kedua. Masa tu dah betul-betul azan untuk waktu subuh. Fala ta'kulu wala tashrabu. Jangan makan lagi dan jangan minum. Okey. Tapi yang betulnya hadis tu makhluk, tertukar. Sebab apa? Yang betulnya Bilal sepatutnya azan yang pertama, Ibnu Ummi Maktum azan yang kedua. Inna Bilal yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu. Nabi SAW bersabda, Bilal dia azan pada waktu malam. Bila Bilal azan, fakulu washrabu, makan dan minum. Boleh makan, boleh minum. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sehinggalah Ibnu Ummi Maktum azan untuk kali yang kedua. Yang tu barulah betul-betul subuh masuk. Nampak tak? Kat situ berlaku maklub, iaitu tertukar. Sepatutnya Ibnu Ummi Maktum azan yang kedua, tapi dia tertukar jadi azan yang pertama. Bilal sepatutnya azan yang pertama, tapi tertukar jadi azan yang kedua. Okay, nampak tak kat situ? Boleh faham ke? Doktor, saya ada soalan. Sila. Macam mana nak tahu hadis maklub ni, dia riwayat dengan lafaz ataupun riwayat dengan makna? Sebab kan ada hadis yang pasal rukun Islam tu, ada yang puasa dulu, ada yang zakat dulu. Itu pun macam ada yang depan, ada yang ke belakang. Macam mana? Kita kena compare. Kita kena bandingkan dengan riwayat-riwayat yang sahih yang lain. Kita kena compare. Boleh Syafiq? Compare maksudnya macam mana? Kita kumpulkan semua riwayat-riwayat berkaitan tentang perkara tu. Kena kumpulkan semua. Kemudian kita akan tengok, okey, yang mana satu ke depan, yang mana satu yang belakang. Kalau macam tadi, macam yang kita bagi contoh tu, yang tu jelaslah makhluk. Sebab apa? Sebab dia bertukar, bukan bertukar susunan sahaja. Akan tetapi dia bertukar orang yang azan. Perasan tak Syafiq? Sepatutnya Bilal azan yang kedua. Bilal azan yang pertama. Ibnu Ummi Maktum azan yang kedua. Tapi tetapi perawi tersilap, dia letak Ibnu Ummi Maktum dulu azan. Kemudian betul. Ibnu Ummi Maktum azan yang pertama, Bilal azan yang kedua. Jadi kat situ kita nampak berlaku makhluk, berbeza. Okey. Boleh tak Syafiq? Okey, baik, faham tu. Okey, macam tu. So compare lah. Biasa para ulama macam nak tahu hadis tu makhluk ataupun tak, dengan cara mereka mengumpulkan riwayat-riwayat berkaitan tentang perkara tersebut dan mereka compare. Buat perbandingan. Okey. Contoh dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sebut tentang 7 golongan tu kan. Dan salah satu daripadanya, seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kirinya. Kemudian disembunyikan sedekah tersebut sehingga tangan kanannya tidak diketahui. Sehingga tangan kanannya tak tahu. So hadis tu makhluk. Sepatutnya sedekah tangan kanan. Yang betulnya adalah seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanannya, bukan tangan kiri. Dan dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tak tahu. Sebab biasa sedekah dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. So dia berlaku makhluk. Dia tertukar kan. Yang belakang lepas ke depan, yang ke depan lepas ke belakang. Macam itulah makhluk. Okey. Al-Mazid ni tak perlu. Dia ada tersikah. Ini pun tak perlu. Ya Allah, cepatnya masa. Dekat pukul 4 dah. Muttarib ni pun sebenarnya dia hampir sama lah. Dia hampir sama. Muttarib ni, para perawi, mereka meriwayatkan hadis dengan bentuk yang berbeza-beza. Contoh, saya bagi definisi dia secara jelas. Perawi meriwayatkan sesuatu hadis dengan bentuk yang berbeza-beza tetapi sama dari sudut kekuatan dan tak boleh untuk kita harmonikan di antara semua riwayat-riwayat tersebut. Okey. Kat sini, saya rasa saya bagi contoh terus supaya awak semua lebih mudah.
Dia bagi contoh tentang bacaan basmalah ketika mana memulakan salat. Okey. Contoh kat sini ya. Dia ni masyhur lah. Bila sebut tentang hadis muttarib, biasanya contoh yang akan diberikan adalah bacaan basmalah ketika mana salat. Ada hadis daripada Anas ibn Malik, dia kata, "Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar." Aku pernah salat di belakang Nabi, Abu Bakar dan juga Umar. Fakanu yastaftahuna alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka membuka bacaan mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya tak sebut bismillahirrahmanirrahim. Terus je alhamdulillahi rabbil alamin macam tu. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, ikhtalafu fi lafzihi ikhtilafan kathira muttariban mutadafi'an. Dia kata telah berlaku perbezaan pada lafaz hadis ini. Ikhtilafan kathiran, perbezaan yang sangat banyak. Muttariban, dan sangat mengelirukan. Muttarib ni maksudnya macam-macam lah kan. Macam-macam jenis dia kata. Minhum man yaqul fihi, ada sebahagian meriwayatkan hadis ini dengan berkata, kanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Ada sebahagian riwayat kata mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqul kanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Ada juga sebahagian riwayat hadis ni kata mereka tidak menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya baca tapi tak nyaringkan, tak kuatkan. Wa minhum man qala, ada juga yang meriwayatkan hadis ni dengan berkata kanu la yatrukuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak meninggalkan, maksudnya baca tapi masih lagi confused, kuat ke perlahan ke kan. Okey. Wa minhum man qala, ada juga yang meriwayatkan hadis ni berkata kanu yaftahuna al-qira'ah bil alhamdulillah rabbil alamin. Mereka membuka bacaan dengan alhamdulillah rabbil alamin, maksudnya tanpa menyebut bismillah. Macam tu lah. Wa minhum man kana yaqul, ada juga sebahagian meriwayatkan hadis ini dengan berkata kanu yastaftahuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka membuka dengan bismillahirrahmanirrahim. So kita nampak kat situ ada banyak riwayat yang cerita tentang isu ni kan. Sebab tu hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang muttarib. Hadis yang muttarib. Kenapa muttarib? Kita tak tahu yang mana satu yang sahih. Semuanya sama kuat dan tidak boleh untuk kita tarjihkan. So hadis itu adalah hadis muttarib. Hadis muttarib. Okay, boleh faham ke semua? Boleh? InsyaAllah Ustaz. Boleh ya? Saya harap awak semua boleh faham. Saya minta maaf sebabnya tak boleh nak panjangkan lagi perbincangan kita disebabkan masa kita sangat ringkas kan, sangat pendek. Okey, al-musahhaf. Apa yang saya sebutkan ni awak semua kena ambil take note untuk inilah untuk subjek ni. Al-musahhaf. Al-musahhaf wa ma ghayyira naqtuhu ma'a baqa' suratul khat. Dia kata musahhaf ini adalah sesuatu yang berubah noktah. Titik dia berubah. Tetapi huruf dia masih dikekalkan. Contoh apa? Murahim, murajim. Jadi muzahim. Awak semua nampak tak kat sini? Itu musahaf. Ni. Murajim. Murajim, mim, ra, alif, jim, mim. Berubah jadi muzahim. Saya nak tanya, sama tak huruf dia? Fatikah, sama tak? Murajim, muzahim. Oh, sama. Sama kan? Beza apa? Ada beza tak? Murajim, muzahim. Ada Beza kat mana? titik. Ya? Dekat titik. Ya, Jim titik. P dekat ra.
Yang tu jim kan. Yang lepas tu muzahim tu, jim tu dah tak ada titik dah, jadi ha dah. Titik tu lepas ke atas zai. Muzahim. Kata murajim, bukan muzahim. Okey. Kalau berlaku perkara ini disebut sebagai musahhaf. Disebut oleh para ulama hadis sebagai musahhaf. Dulu kan tak ada mesin photostat macam kita hari ni. Tak ada printer, tak ada apa kan. Semua tulis tangan. So kadang-kadang berlaku kesilapan. Mungkin ink jatuh ke apa ke kan. So yang tak ada titik jadi ada titik dan sebagainya. So muzahim jadi murajim jadi muzahim. Kalau berlaku perkara itu disebut sebagai musahhaf. Okey. Muharraf. Muharraf ni ma ghayyira syakluh ma'a baqa' suratul khat. Dia kata sesuatu yang berubah baris dia berubah tetapi tulisan dia masih dikekalkan. Contohnya apa? Zabid jadi Zubaid. Sama tak? Ejaan sama? Syafi, ejaan sama tak? Zabid, Zubaid. Ni, Zabid. Sama tak ejaan dia? Syafi? Syahrul. Sama tak ejaan dia? Zabid, Zubaid. Ni kenapa senyap je semua ni? Sama Ustaz, sama. Sama Ustaz. Sama. Apa beza dia? Sama Ustaz. Beza apa? Nampak beza tak Syafiq? Syarul. Ada beza tak? Zabid, Zubaid. Ada beza? Beza baris juga. Ya, beza baris. Kalau beza baris disebut sebagai apa? Syarul. Disebut sebagai apa? Muharraf. Apa? Muharraf. Sebut Syarul? Muharraf. Ya, muharraf. Muharraf. Nah, Terima kasih Ustaz. okey sama. Muharraf. Musahhaf. Tadi boleh lepas bincang. Musahhaf, apa beza dia? Nota titik. Ya, titik. Titik yang berbeza. Kalau baris berbeza, muharraf. Muharraf. Itu titik yang berbeza. Okey, baik. Ustaz, yang musahaf tu sesuatu yang berubah nokta tetapi Ma'abaqa suratul khat maksudnya tulisan dikekalkan. Tulisan sama tapi yang beza adalah nuktah. Titik. Adapun muharraf tulisan sama tetapi yang beza adalah syakal iaitu baris. Boleh? Boleh ke? Boleh ke semua? Boleh boleh Ustaz. Ustaz, boleh Ustaz. Okay, baik, Alhamdulillah. Kena ingat cepat sebab takut nanti masuk exam. So kita ni dalam masa yang sama pun kita buat revision juga ni kan. Maksudnya panas-panas lagi, so nanti jawab exam insya-Allah awak semua boleh jawab dengan lancar insya-Allah. Okey. Maklul ni hadis yang terkandung padanya kecacatan. Okey, ingat yang tu. Maklul adalah hadis yang terkandung padanya kecacatan, cacat. Maklul cacat. Hadis yang cacat. Hadis yang terkandung padanya kecacatan. Okey, itu hadis maklul. Okey, yang ni saya tak nak. Ni cuma awak kena ingat je apa yang dimaksudkan dengan maklul. Maudhu' dah kan tadi. Syaz pun dah. Muharraf, musahhaf semua dah. Okey. Apa lagi? Okey, yang ni tak perlu.
Sekejap ya, saya tengok yang mana yang penting, yang perlu untuk awak semua. Okey, habislah. Masya Allah. Okey. Saya nak awak semua, sekejap ya, saya nak awak semua tekankan ada beberapa perkara lagi saat yang ni. Yang ni, tak ada lah. Okey. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Kutubus sittah. Saya nak jelaskan pada awak semua berkaitan tentang kutubus sittah. Kutub as-sittah. Apa maksud kutub as-sittah? Kitab yang 6. So dalam ilmu hadis, ada 6 buah kitab yang paling utama yang perlu untuk kita tahu. Ada 6 buah kitab yang utama yang perlu untuk kita tahu. 6 buah kitab ini disebut sebagai Al-Kutub As-Sittah. Al-Kutubus Sittah. Al-Kutub As-Sittah. Okey, awak semua kena ingat. Kutubus Sittah ini adalah 6 buah kitab induk ataupun 6 buah kitab utama di dalam ilmu hadis. Dalam hadis. Apa dia 6 buah kitab tu? Yang pertama Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Yang kedua Sunan Abi Dawud. Yang keempat Jami' At-Tirmidzi. Yang keempat Sunan An-Nasa'i. Yang kelima Sunan Ibnu Ustaz, slow sikit Ustaz. Tak ada tulis Ustaz. Okay, sorry. Okay, first Sahih Al-Bukhari. Okay, dapat. Sorry. Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Yang ketiga, Sunan Abi Dawud. Yang keempat, Jami' Tirmidzi ataupun Sunan At-Tirmidzi. Jami' Tirmidzi. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i. Yang keenam dan terakhir, Sunan Ibnu Majah. So ini 6 buah kitab utama dalam hadis. So kalau orang kata, apa dia Al-Kutub As-Sittah? Al-Kutub As-Sittah, kita katakan Al-Kutub As-Sittah adalah 6 buah kitab utama dalam hadis, iaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan yang terakhir Sunan Ibnu Majah. Dapat semua? Dapat Doktor. Okey. Kita pergi kepada yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Cuba buat cepat apa yang penting. Nama Sahih Al-Bukhari, okey, awak semua kena take note yang ni. Nama Sahih Al-Bukhari Al-Jami', Al-Musnad, Al-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama panjang Sahih Al-Bukhari. Contoh kalau soalan tanya, apakah nama panjang bagi Sahih Al-Bukhari? So itulah jawapannya. Al-Jami'il Musnad Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi.
Itulah nama panjang dia. Siapa yang tulis kitab ni? Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari. Ataupun ada di hujung tu kadang-kadang disebut Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dapat ke? Tak. Kalau tak dapat kan, boleh tak awak semua ambil gambar? Sebab saya takut tak done ni, awak semua ambil gambar. So saya rasa lebih ni. Nanti balik nanti boleh baca semula apa yang apa nama dia, apa nama panjang dia dan sebagainya. Okey, inilah Al-Jami' Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Siapa penulis dia? Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. So tapi kita lebih kenal dia sebagai nama Al-Bukhari. Okey. Itu yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Sahih Muslim pun nama dia panjang. Cuma yang kita tahu hanya Sahih Muslim je. Nama dia panjang. La ilaha illallah. Mana ni? Tak lagi. Okey, kitab syarah untuk Sahih Bukhari yang paling masyhur Fathul Bari. Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okey, kita pergi pada Sahih Muslim. Sahih Muslim tu nama pendek dia. Nama panjang dia apa? Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min as-Sunan bi naql al-'adl 'an al-'adl an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama panjang kepada Sahih Muslim. Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min as-Sunan bi naql al-'adl 'an al-'adl an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dapat ke? Siapa penulis Sahih Muslim? Imam Muslim lah. Nama dia siapa? Muslim ataupun Abu Husain. Gelaran dia Abu Husain. Awak semua kena ingat. Abu Husain. Muslim ibn Hajjaj. Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Tu nama dia. Nama Imam Muslim. Okey, syarah kepada Sahih Muslim ini adalah Imam An-Nawawi. Ni, Syuruh An-Nawawi. Syarh An-Nawawi yang bernama Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Ni nama dia. Syarah An-Nawawi. So Imam An-Nawawi dia ada buat syarah kepada Sahih Muslim. Okey. Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Apa nama pengarang Sunan Abi Dawud? Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'as ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Imran Al-Azdi As-Sijistani. So tu nama dia. Apa awak semua ingat sikit je. Sulaiman ibn Ash'as itu Abu Dawud. Sulaiman ibn Ash'as. Okey, nama kitab ni sama, Sunan Abi Dawud. Dia tak ada nama panjang. Yang tu je. Okay, itu yang awak kena tahu. Kemudian Abu Dawud. Okey, yang ni pun kena tahu juga. Beberapa kitab syarah kepada Sunan Abi Dawud, antaranya Aun Al-Ma'bud. Kena ingat ni, Aun Al-Ma'bud. Syarah Sunan Abi Dawud. Aun Al-Ma'bud. Dapat? Dapat, Doktor. Okey, Jami' At-Tirmidhi. Jami' At-Tirmidhi, nama kitab dia adalah Al-Jami' Al-Mukhtasar
minas sunan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati as-sahih wal ma'lul wa ma alaihi al-amal. Itu adalah judul panjang kepada Jami' At-Tirmidzi. Siapa yang tulis hadis ni, kitab ni? Abu Isa. Ni tulis. Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi As-Sulami. So tu nama panjang dia. Abu Isa, ingat Abu Isa Muhammad ibn Isa. Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi As-Sulami. Kena ingat semua tu. Yang tak ingat. Okey. Ini tak perlu. Okey, Sunan Nasa'i. Sunan An-Nasa'i siapa tulis? Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'ib An-Nasa'i. Kena ingat yang tu. An-Nasa'i nama beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'ib An-Nasa'i. Ahmad ibn Syu'ib An-Nasa'i. Takut nanti keluar dalam exam nama-nama kitab ni, nama-nama orang tadi kan, ulama-ulama tu. So saya bimbang nanti awak semua tak dapat nak jawab. Okey, Sunan Ibnu Majah. Apakah nama pengarang kepada Sunan Ibnu Majah? Muhammad ibn Yazid Abu Abdullah. Ingat, Muhammad ibn Yazid ni adalah Ibnu Majah. Ibnu Majah. Awak semua dapat tak ni? Dapat ke? Dapat Ustaz, tengah lagi screenshot je. Dapat, alhamdulillah. Ya? Dapat, alhamdulillah. Dapat. Tengah laju screenshot. Kena laju-laju sikit. Okey, dapat. So baca nanti lah. Okey, Muwatta. Okey, yang ni awak semua kena Okey, ada satu benda yang awak semua kena ingat. Saya bagi link lah. Yang ni tak ada dalam buku saya ni, jadi payah untuk saya nak terangkan. Sana. Saya cari Sat. Kenapa? Sebab ada sini. Saatnya saya bagi awak semua. Sebab saya tak ada sempat untuk saya nak baca. Sebab masa kita pun sangat singkat. So kalau boleh saya nak habiskan terus pada petang ni. So saya tak nak lagi dah. Sebab kelas kita saja. So awak pun besok je sehari lagi, kemudian dah exam kan? Betul tak? Betul, Ustaz. Betul. So saya bagi terus nota yang ni. Masya Allah, mana? Tak apalah, tak apa. Mana dia punya ni? Tak apalah. Okay, saya ada bagi pada awak semua. Kita ni ada international ke? No. Saya terlupa nak. Tak ada Ustaz. No, tiada. Baik. Okey, saya minta awak semua baca yang ni. Ada saya bagi link tu. Jenis-jenis kitab hadis. Kat situ ada kitab As-Sihah, kitab Jawami', kitab As-Sunan, kitab Muwatta, kitab Musannafat dan sebagainya. Saya minta awak semua baca yang tu dan ingat. Boleh? Boleh tak? Boleh, Ustaz. Boleh.
Okey, kawan-kawan yang lain macam mana? Boleh tak? Boleh Doktor. Tolong Boleh. tolong baca. So ada masa lebih kurang malam ni dan juga besok. So baca yang kitab tu, kitab-kitab hadis tu. Dan bukan saya kata dia masuk exam, tak. Saya tak nak kata dia masuk exam. Tapi penting. Penting untuk awak semua tahu tentang kitab-kitab hadis tersebut. Okey. Apa lagi? Ada soalan tak apa-apa? Berkenaan dengan midterm dan quiz macam mana Doktor? Ya? Midterm Apa dan dia? quiz. Midterm dan quiz. Masya Allah. Midterm dan quiz. Okey, midterm. Nanti saya bagi soalan midterm dalam apa nama? Dalam grup. Google Form. Google Form midterm tak boleh buat dalam Google Form saya rasa. Awak semua kena jawab. Tapi awak semua free lagi bila? Selain daripada esok saya tak nak kacau sebab mungkin awak nak exam. Ataupun boleh je besok kan, sambil-sambil baca tu boleh buat midterm, betul tak? Bukan open Boleh je book esok. tak. Maksud saya sambil-sambil nak review semula kan, nak refresh semula kan, so buat midterm. It's okay. Tapi takut tak dan lah kan nak baca lagi. Macam ni, awak semua, saya hantar dalam grup soalan midterm. So awak semua jawab soalan midterm tu dan hantar ke email PDFPI. Email ni. PDFPI. Hantar kat situ. PDFPI. Nanti saya bagi soalan midterm. So awak semua jawab kat situ, boleh? Boleh Ustaz. Sekali dengan quiz Okey. lah Doktor. Quiz, alamak quiz lagi kan? Quiz. Hantar dulu midterm boleh tak? Nanti quiz saya bagi semula. Nah? Okey boleh. Boleh. Okey. Sebab masa kita dah singkat sangat kan, awak semua minggu ni selain daripada hari besok lagi, bila lagi? Exam? Hari Lusa. Rabu, hari Khamis. Lusa Khamis. Khamis. Oh, lagi lepas tu? Minggu Lepas tu depan hari Isnin sampai Khamis direct. sampai Rabu Habis. Lupa Khamis. Sampai Khamis je? Ya, kita last Ya. exam 23. 23. Okey, Khamis. Okey, Khamis ni lepas tu habis, lepas tu start semula bila? Berapa bulan? Isnin. Hari apa? 21. 20 ke 21? 20. Isnin minggu depan. Yap. Isnin minggu depan. Isnin minggu depan ya? Ya. Okey, macam ni lah. Untuk midterm, yang ni saya tak nak kacau, awak semua buat dulu. Besok study untuk final. Lepas hari Khamis, saya bagi untuk midterm. Boleh tak? Khamis yang Boleh. depan. Ke Khamis ni? Khamis ni. Khamis ni. Boleh insyaAllah. Ke Boleh. takut tak dan nak study? Sempat je. Boleh. 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 So hari Khamis tu free kan? Okey. Hari Khamis tu lah. Lepas Faizal tu ada. Khamis kita ada exam. Sampai Kami ada exam. 3.30. Oh. Lepas tu Kira hari 3.30 Jumaat tu tu. free lah. Hari Jumaat tu kosong lah. Jumaat baru free. Betul. Okey, lepas tu start semula hari Isnin.
Hari Isnin, ya. Isnin. Lepas tu habis bila? 23 hari bulan tu hari apa? 23 hari bulan tu hari Khamis. Hari Khamis depan ni ya? Khamis minggu depan. Okey. Atau awak semua, atau ni kita sekadar bincang, awak semua nak buat midterm selepas habis semua exam? Pun boleh juga. Saya okey je. Kawan-kawan lain macam mana? Saya terpulang je sebab saya ni pun just nak bantu awak semua supaya apa yang mudah untuk awak semua. Boleh? Okey, lepas semua exam lah kan. Sebab saya rasa macam ganggu sangat nak buat midterm lagi, nak study lagi kan. So kita buat, nanti kita set masa lepas hari Khamis tu kot insyaAllah. Hari Khamis depan kan? Betul? Betul Ustaz. Okey. So lepas tu kita buat midterm dan insya-Allah kita akan buat quiz sekali. Insya-Allah. Okey, boleh ya? So untuk hari ini just fokus besok, just fokus untuk exam ulum hadis hari Rabu, kemudian fokus untuk exam untuk subjek-subjek yang lain insya-Allah. Kemudian dah habis nanti hari Khamis nanti. Hari Khamis tu ada lagi paper kan? So hari Jumaat lah free kan? Ya, doktor. Okay. So hari Jumaat tu ke, tengoklah nanti saya akan WhatsApp dalam grup. Kita akan buat midterm dan juga quiz insya-Allah. Boleh? Boleh, doktor. Boleh. Okay, baik. Okay. Doktor, last soalan. Ya. Kalau nanti exam, nak letak nama pensyarah tu nama doktor lah ke? Jangan letak nama saya. Oh ya, okey baik. Letak ni Syafiq kan? Ya saya. Syafiq letak, bukan Syafiq semua, letak nama ni, siapa nama? Nama Ustaz Rosfan lah. Okey baik, faham. Letak nama Ustaz Rosfan ya. Dan saya dah tengok soalan, sebenarnya soalan insya-Allah, soalan objektif. Jadi awak semua boleh jawab objektif tu dengan mudah lah insya-Allah. Tapi yang paling penting macam saya sebutkan tadi, tolong ingat dan juga bacalah sebab objektif ni kadang-kadang ada trik dia kan. Dia ada trik-trik. So kena nilah sikit. Kena teliti sedikit. Dan baca yang link yang saya bagikan tadi. Sebab yang tu semua adalah berkaitan tentang jenis-jenis kitab hadis. Kemudian ingat semula apa yang kita dah bincangkan tadi. Itu yang risau. Itulah kan sebab dia exam.net ke objektif dia Ustaz? Dia exam.net tapi objektif seingat saya. Sebab soalan bukan saya buat. Jadi saya pun baru tengok je soalan ni. Semua objektif. Semua objektif. Boleh ya? InsyaAllah dipermudahkan semua. InsyaAllah. So baca semua apa yang saya sampaikan tadi, baca dan ingat, termasuklah link yang saya berikan tadi untuk awak semua baca semula dan faham tentang kitab-kitab hadis dan sebagainya. Kalau ada yang tak faham, kalau ada yang nak tanya saya pun tak apalah, bolehlah tanya insya-Allah, saya cuba jawab insya-Allah. Okey. Ustaz. Ya saya. Kalau dalam exam ada ke dia letak macam dia tanya dia tulis hadis, lepas tu dia tanya apakah jenis hadis ini? Ada ke macam tu? Tak ada Ustaz saya rasa macam ada. Tapi apa yang dah kita belajar tadilah. Contoh macam tadi, contohlah ni. Hadis tentang Bilal azan dulu ke, dia tak adalah tanya, okey apakah hadis ni? Tak, dia buat dua hadis lah kan. Hadis yang pertama Bilal azan dulu, kemudian Ibnu Ummi Maktum. Kemudian hadis yang kedua Ibnu Ummi Maktum azan dulu dan Bilal azan. Okey, berpandukan kepada dua buah hadis ni, apakah jenis hadis tersebut? Contohlah macam tu. So kita jawablah hadis itu adalah hadis maqlub.
Kenapa makhluk? Kerana tertukar-tukar kan. Sepatutnya azan, Bilal azan dulu, baru Ibn Umi Maktum azan. Macam tu lah lebih kurang. Okay, boleh tak? Boleh faham tak? Boleh Ustaz, boleh jelas. Macam tu lah. Macam, lebih kurang macam tu lah. Tak adalah suruh kita ingat hadis. Hafal hadis ke apa, tak ada. InsyaAllah. Yang penting awak semua kena ingat konsep asas. Konsep asas jenis-jenis hadis yang kita sebutkan tadi. Itu je. InsyaAllah. Dan termasuklah nama-nama pengarang kitab, nama kitab yang saya sebutkan tadi. Kutubus Sittah dan sebagainya. So ingat yang tu, insya-Allah. Boleh? Boleh. Okey, saya rasa kita pun dah dekat 2 jam dah kot kelas kita. So saya tinggalkan dulu kelas ni insya-Allah. Dan saya doakan awak semua berjaya lah, cemerlang insya-Allah. Khususnya untuk subjek ni. Tak ada lagi kan apa-apa? Ada lagi tak? Tak ada. Ada nak kena lukis? Tak ada. Soalan objektif. Tak lukis apa? Objektif. Sepilih je. Kan? A, B, C, D. Pilih. InsyaAllah. Okey. Ada soalan lagi? Boleh Azri? Boleh Ustaz. Okey, baik. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita berhenti kat sini insya-Allah. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam.